Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tundukkan kepalamu dan mari kita berdoa. 各位兄弟姐妹，让我们低头祷告。 Bapa kami yang ada di dalam sorga, 我们在天上的父， kami bersyukur ya Tuhan oleh karena Tuhan membawa kami ke dalam rumah-Mu. 我们感谢你，因为你把我们带到你的殿中。 Kami percaya kami ada di sini dan berjumpa dengan Tuhan di dalam rumah-Mu. 我们相信我来到这里，并且能够与上帝见面。 Kami berjumpa dengan Tuhan melalui firman, doa dan pujian kepada Tuhan. 我们接着诗歌，接着祷告，并且接着你的话语来与你见面。 Mari tuntun kami untuk kami boleh bersekutu dengan Tuhan di dalam perenungan firman-Mu. 请你引导我们，让我们能够与你有个很好的团契。 Berkati kedua hamba-Mu yang menjadi saluran berkat bagi kami sekalian. 求你赐给两位仆人能够成为众人的祝福， Dan Tuhan siapkan hati kami semua untuk fokus kepada Tuhan di dalam perenungan ini. 并且你帮助我们每一个人，让我们能够预备心思意念来聆听你的话。 Kami serahkan waktu ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. 我们把这段时间完全交托，奉靠主耶稣的圣名。 Amin. 阿门。 Silakan duduk kembali. 会众请坐， Salam semuanya. 大家平安。 Puji Tuhan, hari ini kita bisa beribadah bersama-sama di dalam rumah Tuhan. 感谢上帝，今天我们能够聚在上帝的殿中来敬拜上帝。 Tema kita yang sudah ditentukan oleh gereja di tempat ini adalah keluarga atau harta. 那么主题呢，在这里所定的是家庭或者是财富。 Dari ayat firman Tuhan yang juga sudah ditentukan, Kejadian 13 ayat 1 sampai 18. 经文是取自创世纪第13章第1节到18节。 Di dalam ayat yang pertama dan ayat kedua itu bicara tentang keluarga dan juga harta sebagai gambaran dari seluruh pasal ini. 那么在第1节、第2节呢，是讲述关于这个人的一些的财富和他的一切的家人。 Kemudian di dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ketujuh itu berbicara tentang ada masalah yang timbul dalam hubungan keluarga dan juga relasi dengan harta. 那么从第3节到第8节呢，是讲述他们家庭所产生的问题，还有他们对财富上的问题。 Kemudian ayat 8 sampai ayat 13 itu bicara tentang jalan keluar dari persoalan yang dihadapi. 那么从第8节到13节，就是他们从他们所面对的问题当中走出来的事。 Dan ayatnya yang ke-14 sampai 18 itu lawatan Tuhan secara khusus untuk Abraham. 那么从40节到18节，是上帝特别对亚伯拉罕的一些眷顾。 Kita cukup membaca ayat 8 sampai 13 dalam bahasa Indonesia kemudian Mandarin. 我们只读第8节到13节，用印尼文也用中文来阅读。 Ayat 8 sampai 15 berkata demikian. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Ayat 10, lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ayat 11, sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. 13第8节到13节，亚伯兰就对罗德说：“你我不可相争，你的牧人和我的牧人也不可相争，因为我们是骨肉。边地不都是在你面前吗？请你离开我，你向左我就向右，你向右我就向左。”罗德举目看见约旦河的全平原，直到索尔，都是滋润的。那地在耶和华未灭所多玛和摩拉以先，如同耶和华的院子，也像埃及地。于是罗德选择约旦河的全平原，往东迁移，他们就彼此分离了。亚伯兰住在迦南地，罗德住在平原的城邑，渐渐挪移帐篷，直到所多玛。所多玛人在耶和华面前是的罪大恶极。 Saudara, sepanjang bulan Maret ada 5 tema yang ditampilkan setiap minggu. 那么在这个3月份里面呢，有5个星期对50个星期的主题。
Kalau saudara lihat tema itu ada satu tema yang tanda tanya. 但是我们看这个主题的时候，有一个主题是问号， Hari ini temanya tanda tanya. 就是今天的主题就是一个问号： Keluarga atau harta? 家庭呢，还是财富呢？ Kalau saudara disuruh pilih harta atau keluarga? 如果叫你们选择，你们是选家庭还是选财富呢？ Mana yang saudara lebih senang untuk memilihnya? 你更愿意选择哪一个？ Saya sedang melayani satu keluarga, hanya persoalan keluarga sampai hari ini masih terus di pengadilan berjalan. Ada yang sudah masuk penjara, ada juga yang di luar tetapi di demo terus. 我曾经服侍一个家庭，直到今天为止，那个家庭还是在纠纷当中。有人也甚至进了监狱，有人那些没有进监狱的，也很多在外面有很多的抗议。 Rupanya kaitan antara keluarga dan harta ini bukan persoalan yang gampang. 因为对于家庭和财富的问题，并不是容易的问题。 Maka tema kita keluarga atau harta sebenarnya ini sesuatu yang tidak gampang untuk dibahas. 因此呢，今天的主题家庭或是财富，并不是一件容易讨论的一个问题。 Tapi saudara Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada dua tema yang menarik dalam beberapa waktu yang lalu, beberapa minggu yang lalu. Coba kita lihat tema yang berikut. 但是你要看看我们在这几个星期的时候所的主题都是相当有趣的。 Ini tema khotbah apa ini? Masih ingat? 这是谁的那个讲道呢？还记 Mose 得吗？ Petrus ya, Mose Petrus. 就是许牧师的讲道， Gampang kan? 很容易吧？ Mungkin isinya sudah lupa, tapi temanya masih menarik. 可能内容你们忘记了，但是它的主题还是很有趣的。 Tema ini berbicara tentang harta. Banyak hal yang dibahas oleh Mose Petrus waktu itu tentang harta dunia ini. 这是关于世界上的财富，许牧师也讨论了很多，也讲了很多关于世界上的财富。 Dan itu berarti kalau kita bicara keluarga dan harta, maka tema ini sebenarnya sudah membahas 50%. 所以呢，如果我们讲关于家庭或者财富呢，其实这个主题你们已经讨论了58%。 Jadi kesulitan kita 50% selesai. 所以我们的问题58%或者一半已经解决了。 Kalau kita lihat tema yang berikut lagi, 如果我们看接下来的主题， ini tema khotbah apa ini? 这是谁的讲道呢？ Mose Petrus juga, ya, keluarga, ya, keluarga. 也是许牧师讲道，就是关于家庭。 Kapan ini dikhotbahkan? 是什么时候讲的呢？ Mungkin masih ingat bulannya lalu, awal bulan Februari. 可能是2月份初吧。 Tema ini berbicara tentang keluarga secara lengkap. 这里这个讲到是关于讲说整体的一个家庭。 Jadi kalau kita bahas tentang keluarga dan harta, 如果我们分享关于家庭或者是财富呢， satu tema yang sulit bagi kita. 是一个对我们不容易的主题。 Tetapi kalau penderitaan kita, kalau dosa kita, hukuman kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib, 但是如果我们的问题、我们的罪、我们的一切的征兆都已经被上帝在十字架上所承担了， maka penderitaan kita sudah dibahas dan sudah ditanggung oleh Mose Petrus. 也就是说，我们的那个一切的问题也由上帝所承担了。 Sudah lengkap dibahas antara keluarga dan harta. 所以呢，我们要分享关于家庭或财富。 Jadi hari ini kita hanya membuat kesimpulan saja. 所以今天我们只做一个结论罢了。 Kesimpulan yang pertama, saudara. 第一个结论， Keluarga itu berbicara tentang keluarga biologis dan juga keluarga Allah. 那么家庭呢是讲亲生的家庭，还有上帝的家庭。 Kita bisa bersama-sama dalam keluarga biologis belum tentu menjadi satu keluarga Allah. 我们大家都在一个亲生的家庭里面，但是不一定在上帝的家庭里。 Dan kita menjadi keluarga Allah belum tentu kita adalah satu keluarga biologis. 但是我们作为上帝的家庭成员，我们不一定是亲生家庭的成员。 Kita perlu membawa keluarga biologis kita menjadi keluarga Allah. 我们需要把我们的亲生家庭的成员带到上帝面前，成为上帝的家庭成员， Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. 因为那是上帝所喜悦的。 Kalau kita bicara harta, 如果我们讲关于财富， sumber harta di dunia ini berasal dari dua sumber. 那么世界上的一切财富是有2个来源， Berasal dari dalam bumi ini yaitu materi, 就是来自地上的，就是一些物质， dan berasal dari diri kita sendiri yaitu moral. 而且来自我们内心的是我们的道德。 Materi apa yang kita dapatkan, seberapa banyak harta yang kita simpan, kita miliki selama ini. 然后我们到底在世上已经存了多少的财富、多少的财产呢？ Dan harta dari diri kita moral adalah kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera,
semua itu adalah harta. 而且我们的道德的财富就是我们的喜乐，我们的团聚在一起。 Harta mana yang saudara lebih banyak? 那么你的哪一个财富更多呢？ Materi atau moral? 是那些物质还是道德？ Dua-dua ini penting. 两样都是重要的。 Al-Ghazali mengatakan bahwa dia membagi seluruh manusia, umat manusia dunia dalam 4 golongan. 那么安萨勒呢，就把世界分为所以4类的人。 Golongan pertama adalah ada manusia, sekelompok manusia yang kaya tetapi mati masuk neraka. 那么第一类人就是他是贫穷的，他是富有的，但是死后进入那个什么地狱。 Senang pada kelompok ini? 你 Kaya 喜 tapi 欢 mati 这 masuk 个 neraka? 这一类人吗？ Berat ya. 是很难吧？ Ada kelompok orang yang miskin tapi mati masuk surga. 但是有另外一人，就是他富有，但是死后呢上天堂。 Senang pada kelompok ini? 你喜欢这样的类人吗？ Kalau hanya 2 kelompok ini saja yang diperkenalkan, sudah pilih yang mana? 如果只有这两类人，你选择哪一类呢？ Terpaksa pilih yang kedua. 你要不然你就勉为其难的选择第二类。 Tapi ada kelompok ketiga, ada kelompok manusia yang miskin, sudah miskin, mati masuk neraka lagi. 但是有第三类人，就是贫穷的人，还是那个他们死后呢就下地狱的。 Jangan pilih kelompok ini, menyedihkan saudara. 就不要选这类人，是非常惨 Udah 重 susah 的， di dunia, 在世界已经很惨了， mati masuk neraka lagi. 死后还下地狱。 Menurut saya ini orang paling bodoh di dunia. 我想这一类人是最愚蠢的。 Tapi ada kelompok yang keempat, saudara. 但是有第四类人， Ada orang yang kaya dan juga mati masuk surga. 是有富有的人，但是死后他上天堂。 Puji Tuhan, kita semua diberkati Tuhan. 感谢主，我们都是蒙福的人， Dan saya percaya kita punya jaminan masuk surga. 而且我们肯定有进入天堂的保障。 Saudara, karena itu hidup manusia di dalam dunia ini, saudara, 因此呢，人生在世呢， waktunya hanya dihabiskan hanya 3 hal ini saja. 他的时间呢就花在这3点上。 Yang pertama, waktu kita hari-hari hanya habis untuk cari apa yang dimakan. 就是我们每一天的生活就花在寻找吃的方面。 Makan itu dimulai di mulut, enaknya di mulut, 吃呢就是进入口中，就是手觉得好吃， sampai di leher agak asam. 直到我们的喉咙就有一点酸， Pendek sekali loh itu. 就是很短的一个距 Apalagi 离。 sampai di perut. 更何况进入肚子， Harus segera diselesaikan di kamar kecil. 一定要到那个小厕里面解决。 Kalau tidak selesai di kamar mandi, 如果没有在厕所解决， lambat-lambat selesaikan di sana, 如果在那边解决的很久， harus pergi ke Siloam. 你就要进医院， Kalau enggak, dead. 要不然就死了。 Itu yang pertama. 那是第一点， Pendek sekali, saudara. 是非常简短。 Tapi waktu manusia hanya dihabiskan untuk bagian ini. 但是人的一生的那个时间都花在这一点上， Kemudian yang kedua, Lalu mencari apa yang bisa dipakai. 就是寻找能够穿戴的。 Waktu manusia dihabiskan untuk sesuatu yang dicari untuk dipakai. 当一个人一花时间在寻找他所穿 Yang 戴的， dipakai tidak bisa dimakan. 他所穿戴的不能够吃， Kita mengumpulkan banyak-banyak. 我们都聚了很多。 Tapi waktu yang ketiga, waktu manusia dihabiskan juga mencari apa yang bisa dibawa. 但是第三点就是人所寻找，就是寻找能够带走的。 Kalau saudara mati, anggota keluarga kita mati atau kita yang mati, waktu kita mati kita bawa apa? 如果呢，我们死后我们能够带走什么？ Yang pertama bisa bawa yang dimakan? Tidak bisa. 你能够带走吃的吗？ Yang kedua bisa dibawa yang dipakai? 你能够带走穿的吗？ Tidak bisa juga. 也不能够。 Lalu apa yang harus kita bawa ketika kita tinggalkan dunia ini? 当我们离开这世上的时候，我们应该带走什么呢？ Segala perbuatan baik, segala pengorbanan, segala pelayanan kita menyertai kita pada waktu kita tinggalkan dunia ini. 当我们离开世上的时候，我们要带走我们一切的善行，我们要带走我们所做的一些的工作，我们的侍奉。 Karena itu harta secara moral itu penting sekali kita miliki. 因为这个道德的是非常重要，是我们所拥有的。 Kebaikan pengorbanan kita di dalam merawat, memperhatikan keluarga kita itu sangat penting. 就是我们的一些的牺牲，我们一些的喜乐或服饰都是很重要的。 Bagaimana relasi kita dan sesama kita yang muncul dalam diri kita itu penting sekali. 所以我们跟人与人之间的关系是非常重要的。 Saudara, tema kita adalah keluarga atau harta. 那么今天我们主题是家庭或是财富。 Tema ini secara langsung menuntun kita pada 2 hal penting.
那么这一个主题之界教导我们两个重点， Dan dua hal penting ini menjadi dasar untuk kita berrelasi dengan keluarga dan juga harta. 那么呢，这两个重点呢，就让我们能够很好的怎么样的面对我们的家庭或者是我们的财富。 Kalau salah satu bagian yang kita tidak milikinya, 如果有一方面我们有拥有的， akan terganggu keluarga kita 那么就会影响我们的家庭， dan akan terganggu apa yang ada pada kita. 也能够影响我们的本身。 Yang pertama, saudara, adalah fondasi atau dasar pilihan kita, itulah jawaban kita terhadap harta atau keluarga. 那么第一是我们选择的根基或是基础，那么就是我们选择是家庭或是选择财富的一个答案。 Masalahnya di sini bukan masalah pada pilihan. 所以这里的问题并不在于选择， Bukan pilih harta atau bukan pilih keluarga. 不是选择家庭或是家庭财富， Tapi masalahnya di sini fondasi pilihan itu kita letakkan pada apa? 而是在于我们的基础是记在哪一方面， Tujuan pilihan kita itu pada apa? 我们的选择的目的是哪一点， Fokus pilihan kita itu pada apa? 我们选择的目标是什么， Itulah yang sangat menentukan. 这是非常取决的。 Ayat 11, Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan. 那么第11节，罗德选择的是约旦河的全平 Ayat 原。 12a, Abram menetap di tanah Kanaan. 那么第12节上半节是亚伯兰住在迦南地。 Apa yang menjadi dasar pilihan Lot dan menjadi dasar pilihan Abraham? 那么罗德和亚伯兰的选择的基础在于哪什么呢？ Lot memilih berdasarkan pilihan umum. 那么罗德的选择是普遍的选择， Baik atau buruk, 好或坏， besar atau kecil, 大或小， banyak atau sedikit, 多或少， mahal atau murah, 贵或便宜， luas atau sempit, 宽或不窄， senang atau susah, 喜或乐， untung 喜或 atau 悲， rugi, 或者是赢或 mati atau 亏， hidup. 或是死或活， Ini pilihan umum. 这是一般上的选择。 Kalau kita disuruh pilih, kita yang kecil dan besar pasti kita mau pilih yang besar. 如果我们选择要小的或大的，我们肯定选择大的。 Kalau kita disuruh pilih yang mahal atau yang murah, pasti yang mahal. 如果人家叫你选择贵的还是便宜的，肯定会选择贵的。 Kalau kita disuruh pilih misalnya subur atau tidak subur, kita pasti pilih yang subur. 如果我们选择肥沃的或是不肥沃，肯定我们选择一些肥沃的。 Dan ketika Lot melihat lembah Yordan yang subur, itulah pilihan dia. 当然，那个罗德看到约旦河的全平原是非常肥沃的，他就马上去选择那地。 Abraham tidak menentukan pilihannya. 那么那个亚伯兰并没有选择， Abraham memberikan hak pilihan kepada Lot, 那么亚伯拉罕把这个选择的权利交给了罗德， tapi tidak berarti Abraham tidak memilih. 但不表示说亚伯拉罕没有选择。 Karena ayatnya yang ke-12a mengatakan bahwa Abraham menetap di tanah Kanaan. 因为12节上半节说亚伯拉罕住在迦南地。 Lalu apa dasar pilihan daripada dua orang ini? 那么这两个人的那个选择的基础是基于什么呢？ Di dalam ayat 10 dan ayat 11, 在第10节、11节中， Lot melihat lembah Yordan itu. 那么罗德看见那个约旦河的全平原， Dia melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah. 他举目观看。 Kemudian kalau kita melihat ayat 14, 那么如果我们看第14节， Abraham pun melayangkan pandangnya dan juga melihat. 那么约伯兰也是看见了。 Dua orang ini sama-sama melihat. 这两个人都是看见的， Dua orang ini sama-sama memandang. 那么这两个也是举目观看的， Tapi dalam bahasa Ibrani berbeda, saudara. 但是在希伯来文中是不一样的。 Bahasa asli Alkitab itu, perjanjian lama itu, bahasa Ibrani sangat berbeda. 那么在旧约圣经里面的那个所用的希伯来文的意思是完全不同的。 Bahasa Ibrani itu juga menurut saya bahasa yang paling sulit di dunia. 那么希伯来文要讨论起来是很难的， Tidak ada huruf hidup. 也没有一些那个字母或是 A, I, U, E, O itu tidak ada. 就是这些连句都没有的。 Lalu bacanya bagaimana? 那么怎么读呢？ Orang Ibrani bisa baca itu. 那么希伯来人能够读， Kita harus menambah dengan huruf hidup baru bisa kita 我 bisa 们 baca. 能够运用一些活句子才能够读。 Waktu memilih Lot memandang, dia melihat, juga Abraham memandang dan melihat. 那么在这节经文里面呢，就罗德举目观看，那个约伯拉罕也是举目观看。 Waktu Lot melihat, kata Ibrani yang dipakai adalah fire. 当罗德举目观看的时候，希伯来文所用的是 fire。 Fire itu artinya melihat dengan mata sesuatu kenyataan di depan matanya. 那么 fire 就是他看见，就是眼前所看见的一些现实的情况。 Fire itu juga memiliki arti memahami atau mengerti dengan benar sesuatu yang dilihatnya.
也能够译为说，正确的去理解或是领悟到他所看见的东西。Fire itu juga memiliki arti menyaksikan atau mengalami seolah-olah dia sudah mengalami apa yang dilihatnya itu. 那么这个 fire 也能够译为是一种目睹或是经历，就是他好像他所看见的都是他已经经历过的一样。Fire itu juga artinya memperhatikan dengan seksama berdasarkan pertimbangan logika yang berasal dari dalam pikiran dan hatinya sendiri. 那么 fire 也是能够译为说是一种密切的关注或是注意，基于来自那人的一些的思维，他的内心的一个逻辑考虑。Pada waktu Lot melihat lembah Yordan yang subur itu, 当罗德看到肥沃的这个约旦河的平原， dia baru melihatnya seperti sudah menempel dalam hati. 他看到的时候就好像已经上心了。 Waktu dia baru melihatnya seperti dia sudah ada di sana. 当他看见的时候，他仿佛可以想象他已经在那里， Karena kerinduannya kepada lembah yang subur itu. 因为他完全的关注于这个肥沃的约旦河平原。 Tetapi kata fire ini adalah penglihatan itu berasal dari dalam diri manusia. 但是这个 fire 呢，是发自内心的人所看见的。 Tapi pada waktu Abraham melihat, 但是当耶伯拉罕看见的时候， di dalam ayat yang ke-14 Abraham juga melihat dan memandang. 在第10节中，那个约伯也是看见了，也是观看了。 Tapi kata Ibrani yang dipakai bukan fire. 但是他所用的希伯来文不是 fire， Tapi kata Ibrani yang dipakai adalah re'eh. 而且他用的是 re'eh。 Re'eh itu mempunyai arti yang sangat menarik. 那么 re'eh 的那个意思非常有趣， Melihat sesuatu 就是能够 sebagai respon. 是看一些东西作为他的回应。 Sebenarnya dia tidak ingin melihat atau tidak melihat, tapi karena ada respon dia lihat. 但并不是他要去看，或者是故意注意去看，但是因为有这回应，他才去看。 Kalau Lot ada kerinduan dari dalam dirinya untuk melihat. 但是罗德呢，是发自他内心的意愿去看。 Tetapi Abraham sebenarnya dia tidak melihat. 其实耶伯拉罕他是没有看见的， Tapi karena ada suara yang menyuruh dia melihat, maka dia melihat. 他是有声音叫他看，他才看。 Re'eh juga memiliki arti memperhatikan sesuatu dengan saksama. 那么 re'eh 的意思也能够说非常密切的去关注某些事情。 Kata re'eh juga berarti memahami atau mengerti dengan akal atau hati sama seperti maksud pemberi berita itu. 那么这个 re'eh 的意思也是呢，按照那个叫他看的人的一个意思，用理性或心理去理解或是领悟。 Juga memiliki arti melihat dengan mata hati, tidak melihat dengan mata jasmani, tetapi mengetahui dan merasakan dalam hati keberadaan sesuatu itu sama seperti aslinya. 他的意思也是用心灵的眼睛去看，不是用肉眼去看，而是用心灵的眼睛去了解或感受某件事情的真实存在。 Di sini terjadi satu perbedaan antara melihatnya Lot dan melihatnya Abraham. 所以这里呢，我们就能够分别罗德所看见跟亚伯拉罕的看见的分别。 Sumber penglihatan Lot itu berasal dari dirinya sendiri, 因为罗德的选择的源头来自他自己， yaitu melihat lembah Yordan yang subur itu, 因为他看到了那个肥沃的耶伯拉罕和平原， maka matanya dan tujuannya fokusnya kepada harta. 所以他的心还有他的眼睛、他的心都专注于这些财富。 Itulah pilihan harta yang dipilih oleh Lot. 这就是罗德所选择的财富。 Tetapi penglihatan pandangan daripada Abraham berbeda dengan Lot. 但是亚伯拉罕所看见的跟罗德所看见的并不一样。 Abraham memandang karena pandangan itu ada suara yang menyuruh dia dari luar. 那么亚伯拉罕的看，是因为有声音叫他去看， Bukan bersumber dari dalam dirinya sendiri. 不是在发自他的内心， Sehingga dia memilih oleh karena ada perintah Tuhan. 而且他就选择了，因为是上帝的命令。 Maka di dalam pilihan ini saudara Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, 因此在这个选择当中， di dalamnya terkandung visi. 在当中有一些意象。 Apa itu visi? 它的意象是什么呢？ Visi itu seumpam melihat matahari di balik awan. 就是我们的意象就好像我们看到云后面的太阳。 Orang yang tidak punya visi keluar dan dia lihat matahari, dia katakan matahari tidak ada karena ditutupi awan. 到一个如果没有意象的人，他出去看太阳，因为被云遮住了，他说没有太阳。 Itulah persoalan hidup, masalah keluarga pribadi menutupi kita tidak bisa melihat Allah. 这就是我们一切的问题，我们家庭问题或生活问题，已经遮蔽我们的眼睛，让我们看不到上帝。 Sehingga ada banyak rumah tangga keluarga yang hancur oleh karena mereka tidak sanggup melihat Allah yang hadir di tengah-tengah keluarga. 以致很多家庭的破裂，是因为他们的家庭当中并没有看见上帝的存在。 Tetapi orang yang punya visi, saudara,
但是一个有意向的人， ketika dia keluar melihat matahari 当他出去看到太阳的时候， dan dia tidak lihat matahari karena ditutup awan, 因为他没有看到太阳，因为被云所遮住了。 dia berkata sebentar lagi awan itu akan ditiup angin pergi dan matahari akan bersinar. 他说再过不久，这个云就会被风吹走，那个太阳就会露出来。 Orang yang punya visi keyakinan percaya kepada Tuhan, 一个人有意向，并且他有一个信心，能够看见上帝。 segala persoalan yang terjadi dalam pribadi maupun dalam keluarga, 他一切的问题，无论是个人的问题，或是家庭的问题， dia melihat itu sebagai pintu untuk masuk dalam mujizat 他 Allah. 把这些看成是一扇门，能够通过去看见上帝。 Karena itu jangan kita takut ke masalah dalam hidup kita. 是因此呢，我们千万不要害怕我们生命当中的一切的问题。 Masalah itu tidak dicari pun datang sendiri. 这些问题我们不去找，也会自己而来。 Kalau saudara tanam padi, 但是如果你好像种稻米， rumput yang tidak ditanam pun akan tumbuh bersama-sama. 那个你没有种草，草也会发出来。 Tapi kalau saudara tanam rumput, 但是如果你种草的话， padi yang tidak ditanam tidak akan tumbuh bersama rumput 你 itu. 没有撒下那个那个米的稻田的种子，它也不会生出来的。 Pada saat kita baik-baik saja, 当我们处在好的情况的时候， kejahatan itu makin mendekati kita. 那么一切的恶行就越发的靠近我们。 Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, 但是各位属主的兄弟姐妹， bagi orang percaya, 对于信主的人， dia tidak akan mendekati kejahatan itu. 他不会去接近那一些。 Oleh karena itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, 因此呢， kita harus belajar memandang kepada Tuhan. 我们要学习定睛仰望上帝。 Di dalam pilihan Abraham, 在亚伯拉罕的选择中， tidak hanya mengandung visi, 不只是有意向， tapi juga mengandung iman. 但也有信心。 Iman itu seperti apa? 那么信心是怎么样的呢？ Kadangkala orang katakan iman itu tidak kelihatan. 我们说信心是看不见的， Tapi Abraham menjadi bapak orang beriman. 但是亚伯拉罕是信心之父。 Kita seringkali mendengar Abraham itu menjadi bapak orang beriman karena dia berjalan kemana tidak tahu pergi, tapi dia pergi saja. 我们可每次说亚伯拉罕是信心之父，因为他到去的地方他不知道，他只是跟随上帝的吩咐，只是一直走。 Kalau orang yang berjalan dan tidak tahu kemana, saudara, 如果一个人走，但是不知道他要走哪里去， itu orang gila. 那是疯子， Jalannya tidak tahu kemana. 他不知道走到哪里去。 Tetapi yang sebenarnya iman Abraham, 但是其实亚伯拉罕的信心， dia berjalan tanpa mengetahui tempat itu, 他一直走，但是不知道目的地在哪。 tapi dia berjalan mengikuti Tuhan. 但是他走的是跟从上帝， Karena dia percaya kepada Tuhan, 因为他相信上帝， maka dia mengikuti Tuhan, 因此他跟从上帝。 dan Tuhan tidak mungkin salah, 而且因为上帝不可能出 dan 错， Tuhan membawa dia ke tanah yang subur. 而且上帝把他带到 Itulah pilihan 有 daripada 蜜之地， Abraham. 那就是亚伯拉罕的选择。 Tuhan janji keluarga dan juga harta diberikan kepadanya. 上帝应许他要把家庭、要把财富赐给他， Jadi Abraham memilih keluarga, mendapatkan harta juga. 因此呢，亚伯拉罕选择家庭，但是同时他也拥有了一些财富。 Saudara, iman itu apa sebenarnya? 那么信心到底是什么呢？ Iman itu keyakinan dalam hati kita. 那么信心在我们的心里。 Iman itu Alkitab mengatakan bahwa iman itu bukti. 那么圣经说信心是凭据， Kalau bukti itu berarti kelihatan. 那么凭据的话是看得见的。 Waktu Tuhan Yesus lihat ada 4 orang bawa orang gotong orang lumpuh 当主 kepadanya. 耶稣看到有4个人抬着一个摊子来到他面前， Firman Tuhan katakan 上帝的话说， di dalam Markus pasal yang kedua, 就是在马可福音第 Ayat yang 2 kelima. 章第5节。 firman Tuhan berkata, ketika Tuhan melihat iman mereka. 但这圣经记载，当上帝看到他们的信心， Iman itu dapat dilihat dengan cara apa? 所以信心就用眼睛看的是什么？ Iman itu dilihat melalui perbuatan-perbuatan baik kita. 那么信心所看见的是那个人的行为。 Ketika Abraham mempersembahkan anaknya 当亚伯拉罕献上他的儿子， sebagai bukti satu perbuatan di hadapan Tuhan, 作为他在上帝面前的一个印证。 ketika Abraham bertindak berjalan mengikuti Tuhan, 当亚伯拉罕决心跟从上帝的时候， maka itulah yang dikatakan iman. 那就是所谓的信心。 Jadi iman adalah bukti dari yang kita tidak lihat. 所以信心是凭据，也是我们看不见的。 Saudara punya buku rekening, 你有一些户口吧， pasti di dalamnya ada tertulis banyak uang di dalam. 那么在里面也有很多记载了我们很多的那个钱。 Saya tidak tahu uang saudara berapa banyak di rekening itu. 我不知道你户口里有多少钱， Karena itu saya contoh dari saya saja. 所以我只是一个做个比喻。 Kalau saya punya buku rekening, 如果我有一个户口， lalu tertulis dalam buku rekening itu 10 miliar atas nama pendeta Paulus Bolu.
所以在户口里面有10个 M 在，就是有我的名字， 10 miliar. 这10个 M， Banyak juga uangnya. 我有很多钱。 Ini hanya contoh. 这只是比喻， Uangnya nggak ada. 钱是没有的， Hanya contoh. 只是比喻。 Kalau ini andai kata uangnya betul ada, 但是如果这笔钱是有的， sesudah ibadah ini saya ajak kita semua pergi ke restoran yang paling mahal di mana, kita makan rame-rame di 那 sana. 么散会之后呢，我请大家去一间非常昂贵的那个酒店或是餐馆吃饭。 Saya tidak tahu restoran yang mahal di Karawaci ini yang mana. 我不知道在卡拉瓦基哪一个餐厅是很贵的， Karena hari-hari saya hanya berurusan dengan pecel lele saja. 因为我每一天所吃的就是不真累累。 Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, 各位说弟兄姐妹， iman itu adalah bukti. 信心是一个凭据。 Kalau saya tertulis uang 10 miliar di rekening saya, 如果我的户口有10个 M， uang itu saya tidak ada di sini, tidak pegang di sini. 那么我的手上没有握着这些钱， Tapi saya punya buku rekening 但是我有户口， menunjukkan bahwa saya ada uang. 就是证明我有钱， Itulah bukti. 这就是证明。 Kita belum melihat apa yang terjadi 我们没有看到发生的事情， karena mata kita melihat persoalan yang terjadi, 因为我们眼睛所看的是问题， maka kita tidak bisa percaya kepada Tuhan. 因此我们不能够相信上帝， Itu iman yang kosong. 那是空虚的一个信心。 Tapi iman yang hidup, 但是一个活泼的信心， kita tidak melihat Tuhan dalam persoalan itu. 我们在问题当中没有看到上帝， Kita seolah-olah mata kita tertutup dengan persoalan itu. 那么仿佛我们的眼睛被问题所遮蔽了。 Tapi kita percaya ada Tuhan di balik itu. 但是我们相信这背后有上帝， Sehingga kita melangkah melewati persoalan itu, 因此我们迈步向前走向问 mengikuti 题， sinar terang yang disiapkan oleh Tuhan. 我们跟随上帝所散发的光芒， Ini bagian yang pertama. 这是第一点。 Kalau kita memiliki dasar pilihan iman yang kuat, 如果我们有一个选择信心的根基， kita akan banyak mengatasi persoalan dalam rumah tangga kita, 那么我们就能够解决我们很多家庭的问题， persoalan dalam keluarga kita, 我们家庭的问题， persoalan di tempat pekerjaan kita, 工作上的问题， bahkan berbagai kesulitan yang kita hadapi, 甚至我们所面对的种种问题， kita akan melangkah bersama Tuhan melewati masalah itu. 我们与上帝同行去面对这些问题。 Dasar inilah yang dipakai oleh Abraham. 这就是亚伯拉罕所用的这些根基。 Yang kedua, 第二， yang terakhir. 最后一点， Sebenarnya tema kita ini saudara adalah ini tujuan daripada tema kita. 那么其实今天的那个主题是我们这些主题的一个目标， Yaitu yang bagian yang kedua, relasi dengan Tuhan akan menentukan fokus kita kepada harta atau keluarga. 就是我们与上帝的关系呢，将会引导我们走向家庭，或是走向那个财富的选择。 Relasi kita dengan Tuhan, fokus kita kepada Tuhan itu menentukan sekali pilihan kita, menentukan sekali bagaimana kita memandang kepada harta dan keluarga itu. 所以呢，这个关系呢就很有决定性的，让我们能够选择家庭，或是选择财富。 Seorang uskup gereja mula-mula pernah berkata begini, 有一个神父曾经这样子说过： orang yang mencari dunia dan apa yang ada di dalamnya, 一个人寻找世界和世界上的事情， belum tentu ia memperolehnya. 不一定他能够得到。 Dan kalau dia hanya mencari dunia saja, 如果他只是寻找世界， sudah pasti dia kehilangan sorga. 他就肯定他失去了天堂。 Tetapi orang yang mencari sorga, 但是一个如果寻求天堂的人， ia pasti mendapatkannya 他肯定会得到天堂， dan dunia sebagai bonus. 而且他也能够得到世界。 Masalahnya sekarang saudara, 因此，这现在的问题， banyak orang hanya pusing yang bonus saja, 每个人都选择这个利益， kemudian kehilangan harta yang sebenarnya, 而且失去了原有的财富， yaitu panggilan sorgawi. 就是天堂的呼召。 Saudara, relasi kita dengan Tuhan itu sangat menentukan relasi kita dengan sesama, keluarga dan juga harta. 那么我们与上帝的关系呢，非常的决定我们与人的关系，我们与家人的关系和财富的关系。 Bagaimana relasi yang dibangun oleh Abraham dengan Allah? 就是亚伯拉罕怎么样与上帝建立关系？ Yang pertama saudara, 第一， Abraham membuat satu relasi yang indah sekali, 那么亚伯拉罕有了一个非常美好的关系， yaitu relasi pengenalan. 就是认识上帝的关系。 Dia sungguh-sungguh mengenal Allah. 他真的认识上帝。 Di dalam ayat yang keempat berkata, 在第4节就这样子说， ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. 就是他在那个地所立的一个祭坛，他在那里呼求上帝的名字。 Abraham memanggil nama Tuhan. 那么亚伯拉罕原本就呼召上帝的名，
Kalau tiba-tiba ada seorang yang datang di tengah-tengah kita, 如果突然间有一个人来到我们当中， kemudian dia berkata, Shalom semuanya. 然后他说大家平安， Kemudian kita juga balas Shalom. 而且我们也说平安， Ini relasi, sudah ada terjadi satu relasi. 这就是关系，已经发生了一个关系。 Tapi ini relasi umum. 这是一般上的关系。 Waktu dia berkata Shalom, 当他说平安的时候， mungkin dia tidak kenal kita. 可能他不认识我们； Waktu kita berkata Shalom, 当我们说平安的时候， mungkin kita juga tidak kenal 我 dia. 们也可能不认识他。 Itu relasi umum. 那是一般上的关系。 Tetapi kalau tiba-tiba ada seorang datang, 但是如果突然间有一个人来， kemudian dia berkata begini, 然后他说这样子说 Shalom pendeta Paulus Bolu, bolunya enak sekali loh. 平安保罗牧师，这就好像是比较好听一点。 Waktu dia sebut nama saya, 当他称呼我的名字的时候， itu berarti terjadi satu relasi pengenalan. 但是这里就有发生了一个有认识的一个关系， Dia sudah mengenal saya pendeta Paulus Bolu. 他已经认识我了，是 Lalu dia 保罗牧师 tambahkan lagi, bolunya enak sekali loh. 但是他叫也很好听， Berarti dia sangat tahu tentang pribadi saya. 那么就是说他非常的认识我的个人， Ini namanya relasi pengenalan. 这就是所谓的认识的关系。 Abraham memanggil Tuhan, 亚伯拉罕呼求上帝， tidak hanya memanggil Tuhan. 不只是这样， Tapi firman Allah berkata, 但是上帝话说， Abraham memanggil nama Tuhan. 而且亚伯拉罕称呼上帝的名， Pengenalan pribadi Abraham dengan Tuhan sangat 就 jelas. 是那个亚伯拉罕本身与上帝之间的关系。 Di dalam Alkitab, saudara, 在圣经中， mengenal Tuhan dan takut akan Tuhan itu sama. 那么认识上帝和敬畏上帝是一样的。 Persoalannya sekarang adalah, 现在的问题是， bagaimana cara mengenal Tuhan itu? 我们要怎么样的认识上帝？ Tuhan kan tidak kelihatan dengan mata saya. 因为上帝是肉眼看不见的。 Bagaimana dikatakan kita ini orang yang mengenal Tuhan? 怎么说我们是认识上帝的人呢？ Kalau kita beribadah di sini, 当我们在这里聚会， selesai ibadah kita masih menunggu lift turun ke bawah. 那么然后呢，我们就会乘坐电梯去到下面。 Tiba-tiba ada seekor kucing yang berjalan-jalan di kaki kita di bawah di depan lobi itu. 那么突然间有一只猫绕着我们的脚一直转圈， Saudara takut kucing itu enggak? 你会怕那只猫吗？ Pasti tidak takut ya. 肯定你不会害怕。 Lalu kita berjalan turun dari lift itu, kita pulang ke rumah kita. 然后我们就下了电梯，我们去回到家。 Sampai di depan lobi di bawah, di kaca pintu kaca, anggaplah itu hanya satu jalan keluar, tiba-tiba ada berdiri seekor singa di sana. 那么突然间呢，在门口有一只老虎。 Saudara berjalan pulang terus lewat depan singa atau pulang kembali ke gereja? 那么你现在是直接走向老虎，还是你转回走向教会呢？ Saya berpikir pasti saudara pulang kembali ke dalam gereja ini. 我相信大家都回到教会， Lalu kita ibadah yang ketiga lagi. 我们就在参加第三堂崇拜 Karena 会。 tidak ada yang berani berjalan pulang lewat depan singa itu. 因为没有人能够敢去走出那个大门，经过那只老虎。 Nah sekarang pertanyaannya, mengapa kita ketemu kucing kita tidak takut? Kenapa kita ketemu singa kita takut? 那么现在问题是，为什么一见猫我们不害怕，但是看到老虎我们却害怕呢？ Itu berarti takut itu terletak pada pengenalan. 原来这个我们所谓的害怕呢，是基于我们对它的认识。 Kalau ada anak kecil yang belum tahu apa-apa, ketemu singa, ketemu kucing, 如果 mana yang dia takut? 一个小孩子他什么都不懂，他遇见一只老虎或者一只猫，他害怕哪一个呢？ Singa atau kucing yang dia takut? 他害怕的是猫还是老虎呢？ Tidak ada yang dia takutin. 他不怕什么都是不怕 Mau，singa pun dia tidak takut, 可是老虎他也不怕， kucing pun dia tidak takut. 是猫他也不怕。 Kenapa? 为什么？ Karena dia tidak mengenal. 因为他不认识。 Orang Kristen yang beribadah kepada Tuhan, 一个基督徒如果敬拜上帝， tapi gemar juga menyukai dosa-dosa dalam hidupnya. 但是却很喜欢在生活当中的一切的罪恶。 Orang Kristen yang senang memuji Tuhan, 一个很喜欢称颂上帝的基督徒， tapi juga senang maki-maki orang. 也喜欢骂别人的基督徒。 Orang Kristen yang bergereja, 一个上教会的基督徒， tetapi juga melakukan dosa pencurian dan juga melakukan berbagai dosa. 但是还是去犯那些偷盗的罪，还其他的罪。 Dia masih menyukai banyak dosa dalam kehidupannya 他还喜欢在生活当中 dan 很多 tidak 的罪恶， bertobat dari dosa itu. 而且并没有悔改。 Orang Kristen yang demikian 这样的基督徒， bisa jadi belum kenal Tuhan. 可能他是不认识上帝的基督徒， Sama seperti anak kecil, 就好像这个小孩子， dia tidak takut kepada kucing 他不怕猫， maupun singa 也不怕老虎， karena dia belum kenal. 因为他不认识。 Tapi jika kita mengenal Tuhan yang benar, 但是如果我们已经认识上帝了， ketika kita berbuat dosa, 当我们犯罪的时候， ada kegentaran dalam hati kita, 我们在心里会有一些战 ada kerinduan untuk mengaku dosa kita. 我们有一个渴望要承认我们的罪。
Dan kita mau disucikan oleh Tuhan. 而且我们希望上帝能够洁净 Kita 我们， mengenal Tuhan yang benar. 我们认识真神， Maka kita dapat beribadah kepada Dia. 因此我们能够敬拜他。 Relasi pengenalan itu adalah menentukan kita berrelasi dengan sesama kita. 我们对上帝的认识决定了我们怎么样敬拜他。 Dan relasi itu saudara, pengenalan ini terletak pada karakter sifat kita yang baik. 而且这样的一个认识基于我们很好的品格。 Penulis terkenal J.R. Miller mengatakan begini. 那么有一个很著名的一个作者这样子说， Satu-satunya hal yang kembali pulang dari pemakaman orang mati bersama orang-orang yang berkabung dan menolak untuk dikubur adalah karakter manusia. Karakter seorang manusia hidup lebih lama dari dirinya. Karakter tidak pernah dapat dikubur. 那么有一个作者这样子说，一个唯一能够跟一个哀悼的人，就是一个在伤痛的人一同回家，并且不被那个什么从葬礼回来，并拒绝被埋葬的，是一个人的品格。一个人的品格是永远长存的，永远都不会被挪去。 Jadi pengenalan kita dengan Tuhan membutuhkan perubahan hidup dalam kehidupan kita. 因此呢，我们对上帝的认识呢，我们在生命当中要有所改变。 Yang kedua, saudara, adalah relasi perjanjian. 第二就是立约的关系。 Abraham menerima janji daripada Tuhan. 那么亚伯拉罕有上帝所赐的那个约定， Dan di dalam perjanjian Allah dan Abraham ini 而且上帝跟亚伯拉罕的立约中， ada dua janji yang Tuhan berikan kepada Abraham. 上帝有应许两件事情。 Di dalam ayat yang ke-15 berkata begini. 在15节这样子说， Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu, yaitu harta, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu menggambarkan harta, akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu, keluarga. 第15节说，凡你所看见的一切，就是一切的财富，我都要赐给你和你的后裔，直到永远。 Jadi ketika Abraham memilih Tuhan, 因此，当亚伯拉罕选择上帝的时候， ketika Abraham sungguh-sungguh mengenal Tuhan, 当亚伯拉罕真正的认识上帝之后， maka Tuhan membuat satu perjanjian dengan orang yang mengenal Dia. 那么上帝就跟那个认识的人立约， Dan perjanjian itu tidak dapat dibatalkan sepihak. 而且这样的契约是不能够用什么东西来取消的。 Allah memberikan janji harta kepadanya 上帝应许要赐给他财富， dan juga memberikan janji keturunan keluarga. 上帝也应许他赐给他后裔。 Ketika Abraham berkata kepada Lot, 当亚伯拉罕对罗德说 jika engkau ke kanan, aku ke kiri. 如果你向左，我就向右。 Pilihan bagi Lot hanya satu, kiri atau kanan. 所以那个罗德的选择只有两个，向左或向右。 Tapi ketika Allah memperlihatkan dirinya kepada Abraham, 但是当上帝向亚伯拉罕显现的时候， Allah memberikan hak pilih kepada Abraham. 上帝就把这个选择权交给亚伯拉罕。 Allah berkata, 上帝说 lihatlah ke utara, 你看向北部， ke selatan, barat, timur. 向南部，向东，向西， Seluruh daerah itu menjadi milikmu. 这一切这个地方都是你的， Bukan hanya kiri atau kanan, 不只是左或是右， tapi utara, selatan, barat, timur 而是 menjadi 东南 bagian. 西北，他都应许都交给他。 Jadi orang yang hidup dengan Tuhan, 因此呢，一个活在上帝里面的 yang 人， sungguh-sungguh mengenal Tuhan 一个真正认识上帝的人， dan beribadah kepada Tuhan, 而且敬拜上帝的人， janji berkat Tuhan melimpah dalam kehidupannya. 上帝赐福的应许在他生活当中是满意的。 Yang terakhir, yang ketiga, relasi apa yang dibuat Abraham dengan Tuhan? 第三就是最后一点是亚伯拉罕和上帝是什么样的关系呢？ Relasi penyembahan. 就是敬拜的关系。 Ayat 18 berkata, sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap dekat pohon-pohon terbanting di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. 那么第18节说，亚伯兰就搬了帐篷，来到希伯伦曼利的橡树那里居住，在那里为耶和华筑了一座坛。 Mezbah itu berbicara sebagai penghubung antara Allah dan juga Abraham. 那么祭坛呢，是上帝与人之间的联系。 Mezbah sebagai sarana penyembahan kepada Allah. 那么祭坛也是我们敬拜上帝的设施。 Mezbah sebagai tempat berjumpa dengan Tuhan. 祭坛也是我们与上帝相会的地方。 Mezbah berbicara tentang ibadah penyembahan kita kepada Allah. 那么祭坛讲的是我们对上帝的敬拜。 Jadi ketika kita mengenal Tuhan, 因此，当我们认识上帝的时候， Tuhan membuat perjanjian dengan kita, 上帝就跟我们立约。 maka Tuhan mau supaya keluarga kita dapat beribadah kepada Dia. 上帝要我们全家人都能够来面前敬拜他， Supaya kita dapat berjumpa dengan Tuhan di dalam ibadah-ibadah itu. 让我们在敬拜的时候能够与上帝见面。
Tapi masalahnya Bapak Ibu Saudara dikasih 但是问 Tuhan. 题是， Seringkali dalam keluarga itu tidak sehati. 但是很多时候家庭都没有预备好， Ada yang beribadah, 有些人敬拜， ada yang memang belum kenal Tuhan. 有些人还不认识主， Ini pergumulan kita, saudara. 这是我们每个人的挣扎。 Beberapa waktu yang lalu, 在前不久， ada seorang anak hamba Tuhan muda bersaksi begini. 有一个年轻的传道人这样子做见证： Seluruh keluarga kami itu sudah percaya kepada Tuhan. 我全家人都相信主， Kami orang yang suka beribadah di dalam gereja. 我们一家人都喜欢在殿中敬拜上帝。 Di rumah pun kami beribadah saat teduh membangun mesbah keluarga. 在家庭，我们有家庭祭坛来敬拜上帝。 Tapi persoalannya satu persoalan berat yang kami hadapi. 但是我们所面对的是一个很沉重的 Ada 问题， satu anggota keluarga kami belum percaya Tuhan. 有一个家庭成员还没有信主， Dan ini sangat menyusahkan keluarga kami. 而且这一点很为难我们的家庭， Harta benda kami pun dihabiskannya. 我们的财富也花完了。 Kira-kira siapa ini di antara keluarga? 大概是谁呢？在我们家庭当中， Bapak atau istrinya, mamanya atau anak-anak? 是他的父母或是孩子呢？ Rupanya bapaknya. 原来是他的父亲， Bapaknya belum bertobat. 父亲还没有悔改。 Jadi anak muda ini berkata dalam kesaksiannya begini. 但是这个年轻人做见证这样子说， Dia katakan, Pak Pendeta tolong pilih, sebutkan saja dosa apa saja mau sebut. Dosa berat, ringan, dosa yang menyedihkan, dosa yang menyakitkan, sampai dosa yang kelihatan enak-enak, sebutkan saja. 然后他说牧师你讲出来吧，到底有什么罪？无论是轻的，无论是重的，无论是大的，或者是小的，你就讲出来吧。 Semua dosa yang disebutkan itu sudah dilakukan papa saya. 那么这一切罪都我的父亲都做出来了。 Tapi kalau dia hanya membuat dosa itu, kami bisa menanggungnya. 但是如果是我们的犯了罪，我们能够承担。 Tapi yang membuat kami tidak bisa bertahan adalah 但是不让我们忍受不住的就是， dia menyiksa mamaku di depan mata kami. 他在我们面前虐待我们的母亲。 Mamaku sangat menderita karena perbuatan papaku. 我的妈妈因着父亲的行为非常的受苦， Lalu semua anak-anak mereka bersatu. 而且每一个孩子都很恨， Mereka menginjili papanya. 他们就对父亲传福音。 Makin diinjili, makin menjadi-jadi. 那越向他传福音越糟糕， Makin diinjili, makin berdosa. 他越向他传福音，他越犯罪。 Sampai satu kali anak muda ini, 直到有一天，这个年轻人 dia membawa mobil 他驾着汽车， bersama dengan papanya di sampingnya. 他载着他父亲在旁边 Lalu，dia berkata kepada papanya, 他对父亲说 kalau papa masih menyiksa mama,：“ 如果你还是虐待妈妈， saya akan tabrakan mobil ini ditembokin dan Wah. biar kita mati bersama. 我就把这辆车撞向墙壁，让我们两个人都死了。” Semua cara sudah habis untuk menginjili papanya. 因为他用种种的方法都用完了来向他的父亲传福音， Tapi karena dia sangat mengasihi papanya, 但是因为他非常爱他的父， supaya dia tidak masuk neraka, 以致他使他不要进入地狱。 maka masih ada satu cara lagi dia buat dengan Tuhan. 因此呢，上帝还给他另外一个方法， Dia membuat satu mesbah. 他建立一个祭坛， Di dalam mesbah itu dia menyembah Tuhan. 在那个祭坛上他敬拜上帝， Lalu dia berkata kepada Tuhan, dia berjanji kepada Tuhan. 而且他对上帝说，也向上帝应许承诺。 Tuhan, kalau papa saya terlalu berdosa, 他说：“上帝啊，如果我的父亲犯罪太重， dan Tuhan tidak bisa mengampuni dia lagi, 或者你不能够饶恕他， dan Tuhan mau memasukkan dia ke neraka, 而且你要把他下在地狱里， karena saya pun sangat mengasihi papa saya, 因为我也很爱我的父亲， dan saya tidak merelakan dia masuk neraka, 而且我不愿意他进入地狱。 maka jika Tuhan membawa dia ke neraka, 如果上帝把他带到地狱， itu hak Tuhan. 那是你的权利， Tapi tolong izinkan saya, 但是你允许我， karena kasihku kepada papaku, 因为我爱我的父亲， biarlah aku memegang tangan papaku mengantar dia ke neraka. 让我能够紧握着我父亲的手，让他不要进入地狱， Sampai ada satu komitmen kepada Tuhan, 以致他向上帝之前委身， karena dia sangat mengasihi 因 papanya. 为他非常爱他父亲。 Kalau Tuhan mau memasukkan papaku ke neraka, 如果上帝要将我的父亲下在地狱， aku rela bersama dengan dia masuk neraka. 我要与他一同下地狱。 Lalu Tuhan menjawab dia, 然后上帝就回答他： engkau tidak mengantar papamu ke neraka, 你不会带你的父亲去地狱， tapi papamu akan bersama engkau ke sorga. 而且你的父亲要跟你一同显 Dia 天堂。 pegang janji ini, saudara. 他就持守这个应 Dalam 许， satu ibadah rumah tangga keluarga mereka, 在他们家庭的祭坛当中， tiba-tiba papanya keluar dari kamar. 突然间父亲从房间里走出 Dia 来， berlutut depan mamanya. 他跪在母亲面 Dia 前， mengaku semua kesalahannya. 他承认他一切的罪， Dia bertobat dan minta untuk diampuni, dimaafkan oleh keluarga. 他悔改并祈求家人的原谅。 Dan saat itu Tuhan menjamah dia. 而那个时候，上帝就高抹他， Dia menjadi satu keluarga
yang harmonis di hadapan Tuhan. 他们就成为一个在上帝面前很和谐的家庭。 Oleh karena perjuangan doa seorang anak yang mengasihi Tuhan. 全因着一个孩子，一个爱上帝的孩子的祷告。 Apa persoalan keluarga kita? 无论我们的家庭的问题是 Apa 什么， masalah yang kita hadapi? 我们所面对的问题是什么， Semua dapat diselesaikan di kaki Tuhan. 一切都能够在上帝脚前解 Mari 决 kita。selalu bersandar kepada Tuhan. 让我们永远依靠上帝， Pegang janji Tuhan. 持守上帝的应许， Seperti Abraham memegang janji Tuhan. 就好像亚伯拉罕持守上帝应许， Tuhan memberikan keluarga, keturunan. 上帝赐给他家庭，赐给他后裔， Bukan hanya bersifat sementara, 不只是暂时的， tapi bersifat kekal sampai ke sorga 而 yang 是 kekal. 永远的、永恒性的。 Itulah yang dipegang oleh Abraham. 这就是使徒那个亚伯拉罕所持守的。 Kiranya ini menjadi berkat bagi kita, 但愿这一点成为我们每个人的祝福， menjalani kehidupan kita di tengah-tengah keluarga kita. 让我们能够在我们家庭当中能够运行。 Tundukkan kepala kita berdoa. 让我们低头祷告。 Bapa kami yang ada di dalam sorga, 我们在天上的父， Bapa yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus. 是我们接着主耶稣所认识的天父。 Kami bersyukur untuk kebenaran firman. 我们感谢你所赐下的真理。 Biarlah Roh Kudus meneruskan firman itu dalam hati kami. 但愿圣灵上帝在我们心中印证这些话语， Dan biarlah terjadi mujizat dalam kehidupan kami 并在我们生命中行神迹。 ketika kami menghadapi kesulitan masalah dalam rumah tangga kami. 当我们在面对一些问题，我们家庭问题或者是其他问题， Biarlah tangan Tuhan terus membimbing pribadi kami dan keluarga kami 但愿上帝的手一直不断的牵引我们和我 untuk 的 tetap 手， memandang kepada Tuhan yang ada bersama dengan kami. 让我们永远定睛仰望与我们同在的上帝。 Segala hormat kemuliaan kami kembalikan ke dalam tangan 一 kuasa. 切的尊贵荣耀都归于上帝。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 奉靠主耶稣圣名， Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada Bapa di 我们的 sorga. 主，我们的救赎主，我们祷告， Amin. 阿门。 Tuhan memberkati kita semua. 上帝赐福大家。